Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim. Wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 5 hari bulan 9 2023. Pengajian kita pukul 10.35 malam, iaitu tadabbur surah As-Sajdah. Tadabbur surah As-Sajdah. Kita mula daripada siri yang pertama. Sebelum ni ada surah-surah lain kita dah buat. Kita mula hari ni surah As-Sajdah siri pertama, insya-Allah ibu ayah ya. Okey. Alhamdulillah ibu ayah, surah As-Sajdah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah maknanya surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan ia mengandungi 30 ayat. 30 ayat ya. Ini poin-poin penting. Sebelum saya teruskan, ibu ayah semua dah ada buku khas untuk surah As-Sajdah? Waalaikumsalam Kak Lisa, alhamdulillah. Ada tak buku khas? Siapa dah ada buku khas untuk surah As-Sajdah saja? Tak payah tebal-tebal. Tapi ada buku khas untuk surah As-Sajdah saja. Ada ya? Okey. Jadi kenapa dipanggil surah As-Sajdah? Dan apakah kelebihan surah As-Sajdah? Dinamakan surah As-Sajdah kerana padanya ada sifat orang-orang beriman. Yang sifat orang beriman apa ibu ayah? Sifat orang beriman adalah dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Apa sifat orang beriman? Sifat orang beriman dia sujud pada Allah Ta'ala dan dia bertasbih bila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, iaitulah pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ayat 15 ceritakan sifat orang beriman. Di mana orang beriman bila disebutkan ayat-ayat Allah, mereka segera untuk sujud dan mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala dan mereka tak sombong. Boleh ibu ayahnya? Kenapa dipanggil surah Sajdah? Kerana ayat yang keberapa? Ibu ayah boleh jawab dalam komen. Dipanggil surah As-Sajdah kerana ayat ke-15. Bagus Ibu Salamah ya, alhamdulillah. Ayat yang ke-15, masya-Allah ibu ayah ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ati alif lam tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi SAW selalu membaca pada sembahyang subuh hari Jumaat. Nabi baca apa? Nabi baca dua surah, iaitu surah As-Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat yang kedua. Nabi selalu baca pada subuh hari Jumaat. InsyaAllah ibu ayah ya. Dan apa lagi kelebihan surah As-Sajdah? Pertama, surah As-Sajdah sering dibaca oleh Nabi pada subuh hari Jumaat. Rakaat pertama Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Warawal Imam Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata
adalah Nabi SAW tidak tidur hinggalah baginda sentiasa tidak tidur hinggalah baginda membaca dulu surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Bermakna ibu ayah, setiap malam baginda tak tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Ibu ayah saya nak tanya, di surau masjid ibu ayah, siapa surau dan masjid dia tiap-tiap malam ada amalkan As-Sajadah ataupun Al-Mulk? Boleh komen saya. Surau ataupun masjid karya ibu ayah. Ada tak yang tiap-tiap malam istiqamah, pihak masjid, pihak surau amalkan baca surah As-Sajadah atau surah Al-Mulk? Boleh tak komen? Nak tengok berapa ramai. Ada tak? Ke tak ada? Surah Ibu Siti Jumarah, surah apa? Surah Ibu Siti Jumarah ada Pakcik Wahab surah Al-Mulk. Okey, bagus, Masya Allah. Pakcik Wahab dari dekat Seri Gombak. Ibu Siti Jumarah, surah Ibu, surah Ar-Rahman ke Ibu? Ar-Rahman kot ya? Bagus, Masya Allah. Bahkan di banyak surau dan masjid yang saya mengajar, kebanyakannya memang dah buat dah. Baca surah Al-Mulk. Ustaz. Betul, surah Al-Mulk sahaja pun tak apa. Al-Mulk sahaja pun tak apa Ibu. Yang penting ada cuba amalkan. Kat surau baca Al-Mulk, kat rumah sambung dengan As-Sajadah. Boleh, tak ada masalah. Boleh Ibu ya. Itu antara kelebihan surah As-Sajadah, iaitu Nabi tak tinggal baca sebelum Nabi tidur. As-Sajadah dan juga Al-Mulk. Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apakah maudhu' ataupun topik perbincangan daripada surah As-Sajadah ini? Okey. Topik perbincangan surah As-Sajadah adalah seperti topik perbincangan surah-surah Makkiyah yang lain. Ibu ayah, surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Apakah topik perbincangan yang biasa dalam surah-surah Makkiyah? Wahwa isbatu usulil i'tiqad, menetapkan asal akidah kita. Ya, apa dia asal akidah dia? Ibu ayah boleh tulis ya. Apakah dia usul i'tiqad? Usul i'tiqad ataupun asal akidah kita. Perbincangan pasal apa? Pertama, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan para rasul, beriman dengan hari pembalasan. Ini topik perbincangan dalam kebanyakan ayat-ayat daripada surah-surah yang Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Maka untuk menetapkan iman pada apa ibu ya? Menetapkan iman pada sahabat terhadap Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Tuhan kita hanyalah Allah. Kemudian nak bagi tahu semua orang Islam sebelum mereka hijrah ke Madinah dulu, nak bagi tahu pada orang Islam di Makkah bahawasanya mereka kena beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Meyakinkan para sahabat adanya hidup lepas mati, adanya hari akhirat. Dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ibu ayah, Al-Quran datang sebagai apa? Al-Quran datang sebagai musaddiqan, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, adakah Taurat dan Injil telah diselewengkan? Taurat dan Injil telah diselewengkan oleh ahli kitab. Tetapi asal Taurat, asal Injil yang sebenar itu, isi yang sebenar, Al-Quran telah membenarkan isi-isi tersebut. Al-Quran membenarkan isi kandungan Taurat dan Injil yang telah diselewengkan oleh para pendeta, oleh ahli kitab. Yang dengki, kenapa mereka dengki? Kerana Nabi akhir zaman bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel. Nabi terakhir adalah orang Arab. Maka mereka tukar isi kitab Taurat, tukar isi kitab Injil. Okey. Jadi buaya, surah Makkiyah menerangkan bahawasanya kitab-kitab sebelum ini datang daripada Allah dan kita beriman dengan kitab tersebut yang asal. Dan juga para rasul yang diutuskan sebelum baginda Muhammad SAW. Jelas ibu ya? Para rasul yang diutuskan sebelum baginda Muhammad SAW. Wal ba'as, dan juga adanya hari kebangkitan, wal jaza, hari pembalasan. Inilah usul akidah ibu ayah. Ulang balik usul akidah, cerita pasal apa? Pasal beriman dengan Allah,
hari akhirat, kitab-kitab, para rasul, adanya pembalasan dan seumpamanya lah. Jelas semua insya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita terus masuk pada tafsiran ayat yang pertama dan kedua. Ada surah insya-Allah. Okey. Pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan Alif Lam Mim. Dan banyak surah Makkiyah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah macam ni. Ibu ayah, banyak surah Makkiyah yang diturunkan dengan huruf-huruf muqatta'ah macam ni. Okey. Iftatahat hadhihi suratu bihadhihi al-ahrufi ka ghalibi suwari al-makkiyati li bayani i'jazil Quran wa 'azamatihi. Surah ini dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti kebanyakan surah-surah Makkiyah yang lain untuk menerangkan mukjizat Al-Quran dan hebatnya Al-Quran. Nak tanya ibu ayah semua. Nak tanya ni saya kena buka kamera sekejap lah. Okey. Pak muka saya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tanya semua. Dalam percakapan Arab seharian zaman Nabi dulu, mereka bercakap tak guna huruf alif, lam, mim? Guna kan? Contoh dia kata, urid an azhab ila suq. Saya nak pergi pasar. Dia gunakan urid. Urid tu ada alif, ada hamzah. Urid ada hamzah. An azhaba ila suq. Ila tu ada lam. Mim pun ada percakapan dalam seharian gunakan huruf mim. Hari-hari bercakap menggunakan huruf alif, lam, mim dan apa-apa huruf Arab yang lain. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, surah Yasin ataupun surah, di sini surah As-Sajdah contohnya, Allah mulakan dengan alif, lam, mim. Mereka langsung tak terbayang, tak terfikir boleh ada ayat menggunakan huruf-huruf ni saja. Contohlah kalau kita cakap sajak dalam bahasa Melayu. O-P-Q-R. Macam tu. Sajak kita O-P-Q-R. Kelakar tak bunyinya? Pada kita kelakar, apa bunyi sajak macam ni? Tapi orang Arab, mereka memandang, Muhammad ni dia boleh datangkan ayat hanya menggunakan huruf-huruf yang kita gunakan seharian, tapi kita pun tak terfikir. Huruf-huruf ni boleh jadikan sebagai satu ayat. Jadi ibu ayah, ini adalah mukjizat. Setiap satu huruf, satu ayat daripada Al-Quran adalah mukjizat. Apa dia makna mukjizat? Mukjizat daripada Ain, Jim, Zai. Ajaza maksudnya lemah. Mukjizat daripada Ain, Jim, Zai, dia tambah hamzah. A'jaza. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Jadi a'jaza ni makna apa? I'jaz makna apa? Melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Di mana pada Rasul datang bawa hujah, datang bawa burhan, bawa dalil, bawa mukjizat, yang mana mukjizat ini akan melemahkan musuh-musuh yang ada pada ketika itu. Jadi ibu ayah, zaman Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala, apa kelebihan yang ada pada orang Arab ketika itu? Cuba ibu ayah jawab. Apa kelebihan yang ada pada orang Arab ketika itu? Apa kelebihan pada orang Arab? Syair bagus. Bukan sihir Pak Cik. Sihir itu zaman Nabi Musa. Syair, betul. Syair, orang Arab mereka pakar syair. Mereka hebat dalam syair. Bahkan syair yang sedikit saja mereka keluarkan boleh menyebabkan peperangan. Boleh menyebabkan dia jadi kaya. Syair dia puji orang kaya, dengan syair dia boleh dapat duit yang banyak hanya dengan memuji orang kaya sahaja. Syair ni, Nabi beritahu syair ni kadang-kadang boleh jadi macam sihir. Itu mungkin Pak Cik cakap sihir tu. Syair ni kadang-kadang dia macam sihir. Maksudnya dia boleh memukau. Dia boleh memukau. Hebatnya syair pada ketika itu. Tiba-tiba Al-Quran turun
lagi hebat daripada syair. Hanya alif lam mim, yasin, nun, qaf, kaf, ha ya ain sad dan sebagainya. Itu saja adalah satu mukjizat yang melemahkan orang-orang yang mendengar. Mereka tak mampu untuk lawan apa yang Nabi sampaikan pada mereka. Mereka tahu Nabi bukan penyair, mereka tahu. Tapi mereka terpaksa fitnah Nabi sebagai penyair kerana dah tak ada modal lain dah. Jelas ibu ayah semua ya. Allah mulakan dengan alif lam mim untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Dengan alif lam mim saja orang Arab semua dah terkejut, terpaku, terpukau, tak boleh nak lawan dah. Hanya dengan alif lam mim. Jadi ibu ayah hebat tak sebenarnya? Surah dimulakan dengan alif lam mim ni. Hebat itu siapa yang akan tahu? Orang yang ahli dalam bahasa Arab saja yang tahu betapa hebatnya Allah mulakan surah dengan alif lam mim. Kita kata serah pada Allah maknanya. Betul. Tetapi hanya dengan alif lam mim, hanya dengan Yasin, orang Arab terus terkedu, tertutup, tak boleh buat apa. Allah cabar, sampai sekarang Allah cabar. Datangkan satu ayat macam Allah Ta'ala buat, macam Allah Ta'ala turunkan. Satu ayat saja. Tak ada siapa pun mampu untuk buat macam Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Tak sama ibu ayah, hebat. Okey. Waraddu 'alal musyrikin al-munkirin nuzulahu min 'indillah. Dan menolak kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari turunnya Al-Quran daripada sisi Allah. Orang-orang kafir musyrikin, mereka mengingkari Al-Quran ini bukan datang dari Allah. Mereka kata Al-Quran ini adalah perbuatan Nabi, adalah kata-kata Nabi Muhammad, adalah syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Tapi turunnya ayat ini sebagai rad, sebagai menolak hujah mereka yang mana mereka semua tahu Nabi ini seorang yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi tiba-tiba boleh mengeluarkan satu ayat yang sangat hebat. Dan ini adalah Allah Ta'ala menolak fahaman mereka yang mereka kata Al-Quran ini bukan datang daripada Allah Ta'ala. Wal mukadzibin bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menolak hujah mereka yang kata Nabi Muhammad bukan Nabi, dan Nabi Muhammad bukan Rasul. Mereka kata Nabi Muhammad bukan Rasul, sedangkan mereka tahu apa yang Nabi bawa memang betul-betul satu mukjizat daripada Allah Ta'ala, mukjizat daripada Tuhan. Ini bukan datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apa dia mukjizat yang hebat sangat tu? Hadzal Qur'anul azim la syakka fi annahu munazzalun min indillah ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini, Al-Quran yang agung ini tidak syak lagi ia diturunkan daripada Allah Ta'ala ke atas ataupun kepada hati jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa bisihrin. Dia bukan sihir, dia bukan syair. Ya, dia bukan syair. Ia adalah kalam, wa innama huwa kalamu rabbil awalimi jami'ihim. Dia adalah kalam, kata-kata Tuhan pencipta sekalian alam, baik alam jin, baik alam manusia. Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala. Jadi ayat kedua tadi, tanzilul kitabi, turunnya Al-Kitab, Al-Quran, la raiba fihi, langsung tak ada keraguan padanya. Dari siapa? Mir rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Jadi ibu ayah, orang-orang kafir terkesima, mereka terkejut pada ayat kedua ke daripada ayat pertama lagi? Ayat kedua Allah kata ini adalah Al-Quran yang tak ada keraguan padanya, turun daripada Tuhan sekalian alam. Tetapi mereka dah terpukau daripada ayat berapa? Ayat pertama lagi mereka dah terpukau. Ayat pertama lagi. Ibu Anidah ada soalan ibu? Ibu ibu nak jawab tak apa-apa. Apa kalau macam ni ibu jawab dengan tulisan je. Tak payah suara ibu ya. Masya-Allah. Okay, kalau ibu tak dapat jawab suara tak apa. Bagi ibu yang lain jawab. Okey ibu ya, bagus masya-Allah. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah dia ayat pertama dan ayat kedua. Jadi pada malam ini kita bicara ayat pertama dan ayat kedua daripada surah As-Sajdah dan juga Muqaddimah tadi. Boleh ibu ayah semua? Jadi sekarang ni hebat tak? Hebat tak tengok Allah Ta'ala turunkan Al-Quran hanya dengan alif lam mim saja orang-orang Arab dah kalah dah. Alif lam mim saja dah kalah dah. Jadi apa tujuannya?
nak bagi tahu orang